Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syahri Izham bin Mas'ad, nombor metrik 2911. Saya akan membentangkan tugasan bertajuk pasaran monopoli iaitu beras. Yang pertama, pengenalan. Konsep ekonomi berasal dari perkataan Yunani monos dan polin, merujuk kepada situasi di mana seorang atau perniagaan yang punya kawalan penuh ke atas pasaran tertentu untuk produk atau perkhidmatan. Ciri-ciri pasaran monopoli: firma tunggal wujud. Barangan yang tidak boleh diganti kerana ketiadaan alternatif yang sesuai. Nombor 3, tidak banyak kelonggaran untuk menyertai atau meninggalkan pasaran. Nombor 4, boleh menetapkan harga untuk produk. Nombor 5, tidak bersaing dengan apa-apa selain daripada harga. Faktor wujudnya monopoli: keperluan untuk melindungi undang-undang. Nombor 2, permintaan untuk sejumlah modal besar. Nombor 3, kapasiti teknologi. Nombor 4, pemilikan sumber. Dan yang terakhir, penyatuan perniagaan. Meneliti monopoli adalah langkah pertama dalam mengkaji struktur pasaran di bawah persaingan yang tidak sempurna. Menurut ahli ekonomi, dikatakan bahawa struktur pasaran adalah monopoli yang tulen jika terdapat hanya seorang penjual dan dalam industri dan tiada produk atau perkhidmatan yang sama di pasaran. Mungkin ada tekanan ke atas harga monopoli daripada bakal pesaing, walaupun monopoli tidak merasakan tiada pesaing. Persaingan daripada perniagaan yang menawarkan harga produk atau serupa yang lebih murah membolehkan mereka menyertai pasaran jika ditetapkan harga terlalu tinggi. Hanya Benas, anak syarikat padi beras berhak mengimport produk tersebut. Benas monopoli kerana kontrak diperbaharui pada Januari 2021 oleh pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin dan akan tamat pada 2031. Walaupun satu lesen mungkin tidak selalu menjadi punca kepada isu ini, penyerahan agensi kerajaan kepada sektor swasta semuanya sekaligus menimbulkan kemungkinan tuduhan pilihan kasih tidak pilih kasih Benas tidak wujud sehingga 1994. Dengan transformasi lembaga beras dan beras negara menjadi sebuah syarikat, orang ramai mula mengaitkan Benas dengan nepotisme selepas perswastaan pada tahun 1994. Aduan atau masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Isu 1, ketiadaan beras putih. Pada masa ini terdapat kekurangan teruk beras putih tempatan dan berlaku kawalan oleh pihak kerajaan menghadkan hanya 10 kampit atau 100 kg. Peningkatan dalam pengeluaran beras global telah meningkat permintaan untuk SST5 atau beras tempatan. Selepas harga beras import meningkat, majoriti rakyat Malaysia mencari produk beras tempatan kerana harganya lebih murah. Berdasarkan laporan akhbar Sinar Harian pada 16 Februari 2024, sudah 3 bulan beras tempatan tiada di pasaran. Pasaraya telah kehabisan stok dan memaksa pembeli membayar premium untuk beras putih import SSI. Terdapat sedikit gangguan dalam bekalan pasaran beras putih tempatan semasa musim menuai April hingga Ogos 2023 disebabkan oleh ketidaktentuan cuaca dan penyakit padi. Hasil tanaman musim lalu hanya 4 tan metrik sehektar menurut timbalan pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang LLP. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Jumain bin Aziz, nombor metrik 291148. Seterusnya kita akan membincangkan tentang isu yang kedua, harga beras import semakin meningkat. Harga beras import telah meningkat pada 1 September 2023. Bernas mencadangkan kenaikan ini pada bulan Jun 2023 kerana kesukaran global ini tidak boleh ditangguhkan lagi. Sekiranya mereka tidak dapat menaikkan harga borong beras tersebut, import sebagai tindak balas terhadap peningkatan permintaan global terhadap komoditi itu. Beras import kini lebih mahal berbanding setahun lalu berikutan kenaikan harga beras global. Bernas bertanggungjawab mengimport beras yang kini dijual pada harga $650 di pasaran global dan boleh mencegah sehingga AS 700 tidak lama lagi. Seterusnya, kerajaan telah melaksanakan sistem kawalan pembelian yang terdiri daripada kilogram,
kg kampit dengan maksimum 100 kg setiap pembelian. Benas mempunyai bidang kuasa ke atas perkara ini mengikut peraturan 10-Akta 1B, Akta Bidang Kuasa Padi dan Beras, Akta 522. Beras putih asli dijual pada harga terkawal kira-kira RM2.60 sekilogram atau RM26 segantang, manakala beras putih import menyaksikan kenaikan harga RM33 hingga RM39. Sementara itu, pada masa ini, beras putih tempatan sangat kekurangan, memaksa pembeli terutama mereka dalam demografi B40 untuk membayar premium untuk beras putih yang diimpor. Oke, seterusnya kita akan terus ke langkah 2, pemeriksaan berkala penguatkuasaan Undang-Undang Elak Sorok Beras. Oke, dalam masa sekarang ini Opjamin sedang berjalan tinjauan berkala beras di seluruh negara, khususnya beras domestik adalah usaha bersama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN. KPKM telah berjaya membongkar satu kes di negeri Selangor yang menaikkan harga beras tempatan daripada RM2.60 kepada harga yang lebih tinggi dan menyaman kedai tersebut. Setakat ini 1.200 pemeriksaan Opjamin telah dijalankan di seluruh negara. Sebagai sebahagian daripada operasi beras putih tempatan OPBPT, baru-baru ini sebuah kilang beras di Kedah dirampas kerana disyaki menyembunyikan 180 tan metrik beras putih tempatan dengan anggaran nilai RM405.00, yaitu RM405.000. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keselamatan Makanan Chan Fong Hin, siasatan ke atas kemudahan itu mendedahkan bahawa sebuah gudang yang tidak disebut dalam lesen mempunyai 180 tan metrik kontainer gergasi mengandungi 5% beras grade khas super tempatan SST5 atau beras putih tempatan BPT, memandangkan perkara itu masih dalam siasatan. Lokasi dan nama kilang itu tidak dapat didedahkan lagi buat masa sekarang ya. Pihak berkuasa padi dan beras KPB sentiasa berjalan seperti biasa. Beliau mahu semua rakyat tahu berita ini selepas mengambil sebahagian daripada operasi pengawasan di sebuah kilang beras tempatan. Beliau memaklumkan bahawa bahawa KPB juga telah melakukan operasi merampas beras ke semua beras dari situ. 8 pengedar dan 6 pengilang beras di Kedah telah diperiksa oleh sepasukan petugas OPBPT setakat ini. Dalam usaha itu mendedahkan sebarang kejadian menyembunyikan beras, menukar kampit atau mencampurkan beras putih tempatan dan asin. Oke, seterusnya kita akan pergi ke kesimpulan. Kesimpulan ni adalah untuk itu negara perlu memikirkan semula pendekatan terhadap campur tangan padi dan beras dengan segera sebelum melaksanakan sebarang inisiatif pertanian atau intervensi dasar pada masa hadapan. Industri padi dan beras Malaysia mengutamakan tindak balas dasar terhadap perubahan iklim, memandangkan majoriti penyesuaian adalah berasaskan ladang dan bersifat agronomik, contoh perubahan dalam variasi tumbuhan dan pengurusan tanaman. Oleh itu, pelan dan inisiatif tertentu mesti dikemaskini. Sebagai contoh, kerana keselamatan makanan adalah berbilang dimensi, kemungkinan penggunaan kecukupan keperluan beras SSL sebagai petunjuk untuk mengukurnya di bawah dasar semasa adalah tidak mencukupi. Malaysia perlu meningkatkan pengeluaran padi sendiri dan tidak terlalu bergantung dengan beras yang diimport. Kerajaan juga perlu menguatkuasakan undang-undang supaya beras tempatan tidak disorok, ditukar kampit dan dijual sebagai beras import. Tindakan yang keras kepada peruncit dan pengilang yang menyorok beras tempatan dan menjual pada harga yang mahal harus dibenteras.
dibenteras semaksimum mungkin oleh pihak kerajaan demi menjaga kebajikan masyarakat dan mendapatkan beras sebagai hak asasi dalam kehidupan mereka. Oke, terima kasih.